Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atasha Zuhaira binti Ahadun. Saya merupakan pelajar bagi program di Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan. Saya merupakan pelajar bagi semester akhir. Izinkan saya hari ini untuk menemu ramah anda tentang tahap kesedaran pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Sila kenalkan diri. Okey, nama saya Nur Amira binti Mat Yusof daripada semester 3 Kejuruteraan Awam yang tinggal di Taman Keleban Jaya, Perak. Okey. Okey, soalan pertama saya, apakah yang anda faham tentang semangat kejiranan? Okey, apa yang saya faham tentang semangat kejiranan Okey, bagi saya semangat kejiranan ni adalah satu apa orang kata masyarakat yang saling hormat menghormati, yang bertolak ansur, yang bersatu hati dan saling hormat menghormati. Okey, seterusnya, apakah peranan anda sebagai jiran? Okey, peranan saya sebagai jiran pertama sekali mestilah ada sifat hormat menghormati tu antara satu sama lain. Mahupun dia bukan Islam ataupun dia Islam, kita kena hormat dia. Okey, yang kedua kita jangan saling dengki antara satu sama lain dan saling bantu-membantu. Okey, pada pendapat anda, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah anda sahaja ataupun bagaimana? Pada pendapat saya, jiran ni bukan yang tinggal berdekatan dengan rumah, tapi dia juga merangkumi kalau macam satu kondo tu kan, satu kondo tu jiran kita, kalau satu kampung tu satu kampung. So maknanya dia bukan tumpu pada 2-3 buah rumah saja. Okey, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Ada. Contohnya baru-baru ni yang kisah viral tu yang pasal Taman Kelebares tu ada buat macam diorang buat satu sepakatan, satu laluan tu diorang buat makan dekat luar. So nampaklah dari situ diorang amalkan sikap bermasyarakat tu. So kita kan tak boleh nak keluar raya kan yang baru-baru ni kan. Okay, so diorang macam diorang sepakat satu laluan tu, diorang buat makan kat luar. So dari situ kita tengok pun macam nampaklah. Gitu. Adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan dan kenapa? Ya. Okey, contohnya macam ni contohlah kalau kita kan macam setengah taman ni dia mempunyai rukun tetangga kan. So rukun tetangga ni dapat membantu untuk mengurangkan masalah penjenayahan. Dia dapat orang kata dapat menjaga suatu kawasan tu dengan baik. Okey. Jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan? Ya. Kiranya kita sebagai manusia tidak saling orang kata bersatu, saling ira hati sama sendiri, ia akan menyebabkan jenayah tu berlaku sebab bila macam tak bersatu, orang nak buat apa-apa pun senang kan, macam buat kata pepatah lah bersatu kita roboh, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, gitu. Okey, faham. Okey, dan seterusnya, adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan harus dilaksanakan pada zaman ini? Ya.
Kerana sekiranya kita memupuk semangat kejiranan tu pada masa kini, nanti macam bila anak-anak kita bila anak-anak kita besar tu macam dapat mewarisi, diorang dapatlah ikut benda tu. Tak adalah macam apa orang kata, memang duduk dalam rumah, tak bergaul, tak bersosial. Adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan dan kenapa? Ya. Okey, sebagai contohnya daripada WhatsApp kita boleh membuat satu grup. Okey, daripada grup tu juga kita boleh bertukar-tukar pendapat, kita boleh share-share macam resepi. So dari situ juga dapat mengeratkan silaturahim antara sesama jiran. Okey. Adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat dan kenapa? Ya. Okey, jika kita iri hati, macam soalan iri hati yang tadi. Adakah sifat mementingkan diri sendiri? Kira kita terlalu mementingkan diri, kita tak ambil tahu hal orang. So jenayah senanglah berlaku. So macam bila kita macam indah tak indah je dengan jiran kan. Biar je lah, bukan kena kat aku pun, contoh macam tu kan. So benda-benda macam tu lagi senang orang nak aim lah untuk masuk rumah ke, untuk berlaku jenayah lah, apa-apa yang ni berkaitan. Dan soalan terakhir saya, pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan kita? Betul. Dalam media akhbar pun banyak kan yang kita dapat tahu bahawa kadang-kadang yang penjenayah sendiri ni berlaku daripada jiran-jiran tu sendiri. Ada yang daripada kita tak tahu mereka ada ambil dadah ataupun mereka terlibat dengan mereka terlibat dengan apa orang kata yang budaya-budaya bukan-bukan kat luar sana. So benda-benda macam tu menyebabkan berlakunya pecah rumah, rogol, perompakan dan yang lain-lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atasha Zuhaira binti Ahadun. Saya merupakan pelajar bagi program Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan. Saya juga merupakan pelajar bagi semester 5. Hari ini saya ingin menemu ramah anda tentang tahap kesedaran pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Sila kenalkan diri anda. Okey, nama saya Nuri Faizati binti Muhammad Farudin. Saya daripada Politeknik Sultan Azlan Shah dan saya semester akhir tahun ni. Okey. Soalan pertama saya, apakah yang anda faham tentang semangat kejiranan? Okey, semangat kejiranan ni ialah masyarakat yang bekerjasama dan bertoleransi dalam kejiranan. Okey. Apakah peranan anda sebagai jiran? Peranan saya sebagai jiran, saya mesti mengambil tahu tentang jiran sebelah-sebelah, lepas tu merapatkan silaturahim dan sebagainya. Pendapat anda, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah anda sahaja ataupun bagaimana? Oh tak, jiran ni dia bukannya sebelah-sebelah rumah je, dia boleh jadi macam satu kawasan kampung ke ataupun contoh macam kalau kat bandar stay apartment ke, so satu apartment tu boleh jadikan jiran juga. Okey. Seterusnya, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Ada, tapi semakin luntur sebab contoh kalau macam kita duduk bandar, orang balik kerja, pergi kerja penat, balik terus duduk rumah. So dia macam kurang bercakap dengan jiran, tetangga. Adakah jenayah boleh dikaitkan dengan semangat kejiranan?
dan kenapa? Ulang? Adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan dan kenapa? Ya, sebab kalau kita tahu pasal isu jiran kita ataupun macam kita rapat dengan jiran kita, so macam kita boleh bantu dia kalau macam kita nampak orang yang macam tak kenal tiba-tiba kat rumah dia ke, so kita bolehlah tolong juga macam tu. Okey, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan? Ya, betul tu. Sebab kita tak kenal, cuba ulang balik soalan. Jenayah setempat merupakan perkara yang harus kita titik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan? Ya, sebab kalau kita kenal jiran-jiran kita, kita bertegur sapa semua, kita ambil endah pasal jiran. So kat situ dia boleh meningkatkan lah benda tu. Okey. Adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan harus dilaksanakan pada zaman ini? Ya, so sebab kita boleh dapat memupuk semangat kejiranan, lepas tu memberi kesedaran juga kepada jiran-jiran yang tak nak bertegur sapa dengan sebelah-sebelah macam tu. Okey. Adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan? Kenapa? Sebab sekarang kita ni terlampau macam semua gadget, semua guna phone je kan. So kat situ kita boleh je sebenarnya rapatkan silaturahim, kita buat grup kampung semua ke. So kita boleh dah kenal-kenal jiran daripada situ walaupun busy kerja, balik kerja semua. Okey. Adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat? Betul tu. Sebab kita tak ambil endah pasal jiran. So kat situ kita macam contohlah kalau macam kita tak ambil kisah pun pasal jiran. Lepas tu tiba-tiba ada orang datang tak kenal siapa-siapa, lepas tu datang rompak ke apa ke. Sebab tu kes makin tinggi semua. Sebab kita tak ambil endah pun pasal jiran. Soalan terakhir saya, pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan kita? Boleh je. Contoh kalau macam dia ada hasad dengki ke, tak pun dia kekurangan duit ataupun dia terpaksa untuk buat macam tu, boleh je. Tapi boleh je. Okey, itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atasha Zuhaira binti Ahadun. Saya merupakan pelajar bagi program Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan. Saya juga merupakan pelajar semester 5. Hari ini saya ingin menemu ramah tentang tahap kesedaran pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Silakan dengan anda. Okey, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Aina Najwa binti Anwar dan saya berasal daripada Sabak Bernam Selangor. Okey. Soalan saya, apakah yang anda faham tentang semangat kejiranan? Okey, pada pendapat saya, semangat kejiranan itu membawa maksud kepada hubungan yang akrab sesama jiran tetangga. Okey. Apakah peranan anda sebagai jiran? Okey, peranan saya sebagai jiran mestilah kena ada sikap yang suka membantu dan tidak mementingkan diri dan dengan merapatkan hubungan, bertegur sapa, bertukar juadah dan menziarahi jiran tetangga. Okey. Pada pendapat anda, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita sahaja ataupun bagaimana? Dia kalau kita kata sebelah yang betul-betul sebelah tu, bagi saya tidak, sebab jiran tu dia lebih luas lagi
Okay, dan apa-apa yang selagi mana dia satu lokasi yang sama, itu dikategorikan sebagai jiran juga. Okey. Terus adakah kejiranan masih terdapat dalam masyarakat zaman ini? Dalam suara? Adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Okey, masih ada tetapi boleh kata kalau ikut peratusannya 60, 40 tu adalah yang baik dan 60 tu adalah yang buruk lah. Maksud buruk tu tak semuanya masih mengamalkan semangat kejiranan ini. Okey. Adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan? Kenapa? Ya, betul. Kalau kita mengamalkan semangat kejiranan, isu jenayah itu kita dapat kurangkan sebab kita ada nilai keprihatinan terhadap orang sekeliling kita. Kita ada rasa nak ambil tahu. Dia bukan busybody tapi kita nak ambil tahu untuk demi kebaikan orang sekeliling itu. Okey. Jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan? Ya, betul. Jika kita tak mengamalkan budaya kejiranan, kes jenayah akan meningkat juga. Maksudnya kita pun tak akan hidup harmoni lah sebab kita pentingkan diri sendiri kan, kita tak ambil tahu apa yang terjadi dekat sekeliling kita. Okey. Adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan harus dilakukan pada zaman ini? Ya, betul. Kempen kesedaran itu mesti diteruskan dan dilakukanlah demi memberi kesedaran kepada masyarakat sekitar kita. Adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan? Kenapa? Ya, betul. Lagi pula kalau kita tengok sekarang kan orang lebih dekat dengan teknologi kan. Setiap masa kita akan scroll sokmed kan. Jadinya itu memainkan peranan jugalah untuk semangat kejiranan. Adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat? Betul, ya. Pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan? Bagi saya ya, sebab maksudnya macam kadang-kadang kalau kita pun andai kata jiran kita adalah bangsa yang berbeza, macam kita Melayu, jiran Cina pun itu pun boleh mewujudkan isu juga kan. Jadi saya setujulah kalau nak kata jiran pun boleh ada isu jenayah juga. Okey. Soalan terakhir saya, apa cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan? Okey, cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranannya ini adalah dengan kita kena melakukan program yang boleh merapatkan hubungan seperti macam rewang ke kan, majlis, selain daripada itu menziarahi, kalau ada yang sakit kita bagi buah cenderamata, buah tangan, dan yang paling penting sekali bertegur sapalah sekurang-kurangnya, tanya apa khabar pun itu pun dah cukup dah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum, saya Nurhanis Patisha binti Hatta dari kelas DPB 5A untuk subjek komunikasi dan penyiaran dalam Islam. Saya ingin menemu ramah saudari bagikan pendapat tentang terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Okey, yang pertama boleh tak saudari perkenalkan diri dahulu? Waalaikumsalam. Saya Nur Farahanis binti Suhaimi dari DKA 5C, berasal daripada Kampung Manjoy, Ipoh, Perak. Saya akan tanyakan soalan yang pertama. Itu apakah yang anda faham tentang semangat kejiranan? Semangat kejiranan. Semangat kejiranan ialah kesepakatan hidup bermasyarakat. Contohnya satu kawasan kejiranan tu
ada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, tapi mereka tinggal dalam keadaan yang harmoni, selalu bertegur sapa dan tolong menolong. Jadi dalam masa yang sama, kita dapat eratkan hubungan silaturahim sesama jiran. Okey. Yang seterusnya, apakah peranan anda sebagai jiran? Peranan saya sebagai jiran. Yang pertama ialah sentiasa bertegur sapa dengan jiran untuk mengeratkan lagi hubungan sesama jiran. Yang kedua ialah membantu jiran yang memerlukan bantuan. Dan akhir sekali, mengambil berat tentang jiran yang berada dalam kesusahan. Okey. Yang ketiga, pada pendapat anda, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah anda sahaja? Sila berikan pendapat. Tak, kerana jiran bermaksud orang yang tinggal 40 buah rumah di depan, belakang, kiri kanan, atas ataupun bawah. Jadi orang yang tinggal dalam lingkungan ni ialah jiran kita sendiri. Baik. Yang seterusnya, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Pada zaman kini, semangat kejiranan sememangnya makin pudar kerana sikap individu yang lebih gemar untuk tak keluar bergaul dengan jiran dan lebih meluangkan masa di dalam rumah. Bukan itu sahaja, ada sesetengah individu yang merasakan rimas apabila ada jiran yang ingin bergaul. Okey. Seterusnya, adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan? Ya betul. Kalau sesuatu kawasan kejiranan tu hidup sepakat, masalah jenayah boleh dihindari. Contohnya macam mengadakan operasi setiap malam untuk membasmi jenayah seperti kecurian, ataupun kita boleh hubungi jiran sekiranya kita nampak ada orang yang macam mencurigakan berada di hadapan rumah jiran kita. Okey. Seterusnya, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik berat. Oleh itu, apakah ianya akan berterusan jika tak mengamalkan budaya kejiranan? Jenayah setempat ni mungkin ataupun memang akan berterusan jika kita masih mengamalkan sikap tidak peduli kepada jiran dengan alasan yang tak masuk akal, tak mahu jaga tepi kain orang. Selalunya alasan macam tu yang dijadikan untuk kita tidak mengambil berat tentang jiran kita. Okey, terima kasih. Yang seterusnya, adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan harus dilaksanakan pada zaman kini? Seperti mana yang kita tahu, semangat kejiranan zaman sekarang kian pudar. Jadi kempen kesedaran tu memang perlu dilaksanakanlah untuk memastikan keharmonian dalam kawasan kejiranan terjaga. Dalam masa yang sama pun, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dengan menunjukkan sikap baik dengan jiran supaya anak-anak yang masih kecil dapat mendalami semangat kejiranan. Macam bab kata pepatah lah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan? Pada pendapat saya lah, media massa ni memang sangat memainkan peranan. Tambah-tambah lagi kita hidup dalam zaman IT. Jadi kita boleh membuat grup WhatsApp misalnya untuk kita lebih mudah berhubung dengan jiran yang agak jauh daripada kita.
Dan dalam masa yang sama pun kita boleh eratkan hubungan sesama jiran. Okey. Seterusnya, adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat dalam kalangan jiran tersebut? Ya betul. Jika seseorang individu tu mementingkan diri dalam kawasan kejiranan, akan menyumbang kepada jenayah setempat kerana sikap tidak ingin mengambil tahu tentang keadaan sekeliling. Seterusnya, pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan atau sebaliknya? Pada pendapat saya lah, berkemungkinan juga pelaku jenayah adalah di kalangan jiran sebab kita tinggal dalam satu kawasan yang ramai dengan ramai orang, pelbagai latar belakang. Jadi kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Okey, seterusnya apa cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan? Boleh Beberapa berikan pendapat? beberapa cara untuk memupuk semangat kejiranan, saya bagi 3. Yang pertama ialah bergaul dengan jiran setempat. Lepas tu saling membantu antara satu sama lain dan akhir sekali mengambil berat ataupun mengambil tahu tentang jiran. Sekian, terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramah. Okay. Assalamualaikum, saya Nurhanis Batisha binti Hatta dari kelas DPB 5A untuk subjek komunikasi dan penyiaran dalam Islam. Okay, saya akan menemu ramah saudari untuk menanyakan pendapat terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Okay, yang pertama sekali, boleh tak saudari perkenalkan diri dahulu? Boleh. Nama saya Safika binti Mustafa. Saya tinggal di Federal Pandanering, Pengkalan Hulu, Perak. Saya merupakan pelajar program diploma pengurusan perniagaan. Manakala saya semester yang kelima. Okey. Saya akan tujukan soalan pada saudari. Soalan yang pertama ialah apakah yang saudari faham tentang semangat kejiranan? Saya faham bahawa semangat kejiranan tu adalah dia saling bantu-membantu antara satu sama lain sebab jiran ni dia merupakan saudara kita yang terdekat yang boleh membantu kita. Jadi semangat kejiranan tu pentinglah dalam kejiranan. Dan seterusnya, apa peranan anda sebagai jiran? Okey, peranan saya dalam kehidupan berjiran ni adalah sangat penting untuk menghormati antara satu sama lain. Contohnya kalau ada apa-apa yang berlaku atau ada apa-apa contoh kalau jiran tu lebih tua daripada kita kena hormat dia lah, walaupun kalau umur mereka sama dengan kita pun kita tetap kena hormat mereka kan. Okey, lepas tu kalau contoh jiran tu berada dalam keadaan susah, kita kena tolong jugalah, kongsi rezeki dengan jiran kita tu. Okey. Soalan seterusnya, pada pendapat saudari, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan atau sebaliknya? Bagi saya jiran ni dia bukanlah ahli keluarga tapi dia adalah orang yang terdekat yang mampu kita bantu ataupun dia bantu kita. Jadi apa yang saya faham pula jiran ni adalah maksud dia merupakan 40 biji rumah daripada kanan, 40 daripada kiri, 40 daripada atas dan 40 daripada bawah. Itu yang saya faham itu adalah maksud jiran. Soalan seterusnya, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat kita? Ya, saya perasan sikap kejiranan dalam masyarakat kita sangat kurang sebab
sekarang ni orang terlampau sibuk dengan hal masing-masing, pekerjaan masing-masing. Jadi tak sempat untuk menegur siapa ataupun bertanya khabar jiran masing-masing walaupun rumah tu bersebelahan. Macam rumah teres apa semua tu, rumah tu berkembar tapi kita tak tahu nama jiran tu, kita tak tahu umur dia berapa, kita tak tahu dia berkahwin ke belum, kita tak mengenali jiran tu sebaik mungkin. Okay, baik. Soalan seterusnya ialah adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan dan kenapa? Boleh ulang tak lagi soalan tadi? Okay. Soalan seterusnya, adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan? Kenapa? Okay. Bagi saya boleh sebab dia mewujudkan menghormati antara satu sama lain. Sebab kalau kita hormat jiran kita, kita tak melakukan jenayah terhadap dia. Jadi sikap hormat menghormati tu pentinglah untuk mengelakkan daripada penjenayahan berlaku. Okay. Seterusnya, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik berat. Jadi apakah ianya akan berterusan jika tak mengamalkan budaya kejiranan? Dia akan berterusan sebab kita tak ambil berat tentang kita punya jiran kan, sebab kita buat hal masing-masing. Jadi bila kejiranan tu tak ada silaturahim, jadi kita punya semangat kejiranan tu kurang lah. Okay. Seterusnya, adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan harus dilaksanakan untuk pada zaman kini sekarang? Sudah pasti program untuk kempen untuk menyemarakkan lagi semangat kejiranan ni perlu diambil sebab bila lama kelamaan semangat kejiranan ni berkurang, dia akan jadi lagi memburukkan keadaan. Jadi memang penting kempen kejiranan ni dilakukan. Okey. Yang seterusnya, adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan? Berikan pendapat saudara. Media massa sangat memberi peranan dalam memupuk kejiranan sebab disebabkan oleh kesibukan pekerjaan masing-masing, macam dekat bandar apa semua tu. Jadi WhatsApp group ni adalah satu platform untuk jiran-jiran menegur sapa antara satu sama lain dan mengenali jiran baru dan jiran yang lama dan boleh bertanya khabar di situ. Seterusnya, adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat dalam kalangan jiran? Ya, penjenayahan boleh berlaku sebab sikap tidak ambil peduli dalam kejiranan. Contoh macam jiran sebelah rumah kita tak tahu pun jiran tersebut balik kampung ke apa ke. Jadi bila penjenayahan berlaku di rumah tersebut, kita tak tahu apa semua tu. Jadi sebaiknya kita perlulah ambil berat tentang kejiranan ni. Okay, baik. Yang seterusnya adalah pada pendapat saudari, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan jiran tersebut? Bagi saya ya, boleh sebab
bila ada sikap pentingkan diri sendiri tu dan tidak ambil peduli tentang jiran apa semua tu, dia mewujudkan satu sifat dalam diri seperti penjenayah yang mementingkan diri sendiri. Terusnya, pada pendapat saudari, apakah cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan dalam kawasan setempat? Okey, program yang boleh dilaksanakan dalam kawasan setempat adalah seperti mengadakan gotong royong untuk membersihkan perumahan ataupun gotong royong untuk membasmi Aedes ataupun jamuan hari raya apa semua tu boleh menyemarakkan lagi semangat kejiranan tersebut. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih kerana saudari sudi untuk ditemu ramah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Saya Nurhanis Batrisha binti Atta dari kelas DPB 5A untuk subjek komunikasi dan penyiaran dalam Islam. Okay, saya hari ini akan menemu ramah saudari untuk bertanyakan pendapat saudari tentang terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Okey, yang pertama sekali, boleh tak saudari perkenalkan diri dahulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasihah binti Syaifuddin. Asal dari Kampar Perak, daripada kos pemasaran dan daripada Jabatan Perdagangan. Okey, saya akan ajukan soalan pertama ialah, adakah saudari faham tentang semangat kejiranan? Okey, apa yang saya faham tentang semangat kejiranan adalah semangat kejiranan ni kita kena pupuk dalam diri kita, iaitu dalam diri kalangan masyarakat. Sebab kita duduk dekat dengan jiran, maksudnya jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi apabila kita tak pupuk semangat kejiranan, jadi perkara ni akan kurang, maksudnya kita tak ada komunikasi dengan jiran tetangga kita. Okey. Seterusnya, apa peranan saudari tentang diri kita sebagai jiran? Okey, pada pendapat saya, peranan saya sebagai jiran adalah dengan membantu jiran tetangga saya jika berlaku kesusahan, jika berlaku kalau ada sebarang masalah, maksudnya saya hulurkan bantuan. Seterusnya saya menghormati privasi jiran tetangga saya dan saya juga akan mengenali adat budaya daripada kaum yang lain. Saja. Seterusnya, pada pendapat saudari, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan rumah atau sebaliknya? Pada pendapat saya, ya, kerana jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita ataupun tinggal setempat dengan kita. Maksudnya jiran adalah orang yang duduk di sebelah kiri, kanan, depan, belakang dan mereka merupakan adalah orang yang merupakan ahli keluarga yang memang dekat dengan kita. Seterusnya, semangat kejiranan ni masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini. Jadi, apakah semangat kejiranan tu masih ada? Okey, pada pendapat saya untuk pada zaman kini semangat kejiranan amat kurang kerana peningkatan teknologi sendiri dari semasa ke semasa menjadikan seseorang individu ataupun seseorang masyarakat itu menjadi seorang yang antisosial, di mana mereka kurang bergaul dengan masyarakat sekeliling. Jadi peningkatan teknologi juga memainkan peranan yang penting pada zaman sekarang ini. Okay, soalan seterusnya, adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan dan kenapa? Pada pendapat saya, ya, kerana semangat kejiranan ni memainkan peranan yang penting. Maksudnya jiran-jiran sendiri mempunyai peranan masing-masing. Okay, contoh macam jika seseorang jiran tu contoh pulang ke kampung, jadi kat rumah dia maksudnya tak ada siapa-siapa yang tolong tengok. Jadi di sini
jiran sendiri mempunyai peranan yang penting, seperti maksudnya kalau ada berlaku kecurigaan, maksudnya ada yang mencurigakan. Jadi mereka ini merupakan jiran, maksudnya mereka merupakan peranan yang sangat penting lah untuk mengelakkan jenayah ni berlaku. Seterusnya, jenayah merupakan perkara yang harus dititikberatkan. Oleh itu, apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan dalam kalangan setempat? Pada pendapat saya ya, kerana jika tiada siapa yang mengambil kisah tentang orang di sekeliling, jadi masalah jenayah ni akan meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, sikap ini bukanlah sikap yang baik, kerana kita sebagai jiran tetangga, kita perlulah memainkan peranan yang penting. Contohnya, kalau kita ambil kisah nanti, kalau apa-apa jadi kat berlaku kat diri kita sendiri, jiran tetangga pun akan abaikan kita. Macam itulah, sepertinya kita jaga orang lain, maksudnya jiran tetangga pun akan jaga kita balik. Saja. Baik. Okey, seterusnya, adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan perlu dilaksanakan pada zaman kini? Okey, berikan pendapat saudara. Okey, pada pendapat saya, kempen kesedaran ini adalah sangat penting kerana untuk kita memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Okey, seperti kita tahu, kita hidup bermasyarakat, kita ada 3 kaum yang berbeza. Jadi kempen ni memainkan peranan yang penting untuk kita dapat bergaul sesama kaum. Jadi melalui kempen ni maksudnya kalau sesama kaum tu tak kekok untuk bantu, macam tu. Seterusnya, adakah media massa menggunakan ataupun dapat memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan pada masa kini? Dan kenapa media massa tu dapat memainkan peranan? Okey, pada pendapat saya, media massa merupakan platform yang sangat penting pada zaman kini. Okey, hal ini media massa merupakan satu media massa yang maksudnya sangat penting. Maksudnya kita boleh sebarkan, contoh macam kempen tadi, kita boleh sebarkan melalui media massa secara tak langsung. Semua masyarakat, semua rakyat Malaysia pun boleh tahu, sebab apa yang kita sebarkan semua di hujung jari je. Jadi pada pendapat saya, ya, media massa sangat penting. Seterusnya, adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat dalam kalangan jiran? Boleh saudari berikan pendapat kenapa? Okey, pada pendapat saya, sifat mementingkan diri dalam jenayah setempat ni maksudnya jenayah ni lah suatu perkara yang tak baik. Okey, kalau kita mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, jadi kita tak tahu kalau ada sebarang benda yang berlaku, kita tak tahu sama ada kita ataupun jiran kita sendiri akan hadapinya. Maksudnya sifat mementingkan diri sendiri ni sangat tak bagus. Jadi sifat ni juga boleh menyebabkan jenayah dalam kalangan masyarakat kita, disebabkan macam mana nak cakap, ada sebabkan sifat, contoh sifat iri hati ke, dia boleh daripada sekecil-kecil perkara boleh jadi sebesar-besar perkara. Seterusnya, pada pendapat saudari, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan masyarakat dalam kejiranan tersebut sendiri? Okey, pada pendapat saya, jenayah ni boleh berlaku di mana-mana saja. Tak semestinya dekat kawasan kejiranan tu tak boleh berlaku, sebab kita tak tahu sama ada dalam kita berjiran ni ada orang suka ataupun tidak dekat kita. Jadi kemungkinan besar untuk berlaku dalam kalangan masyarakat mungkin sangat tipis, tapi nak berlaku jenayah mungkin akan ada. Oleh itu, apakah cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan? Boleh saudari berikan pendapat? Okey, pada pendapat saya, cara-cara untuk memupuk semangat kejiranan ni, okey, yang pertama contoh untuk anak-anak,
untuk anak-anak, ibu bapa merupakan role model ataupun teladan yang baik untuk anak-anak. Okey, sebagai ibu bapa, mereka perlulah memupuk semangat kejiranan dalam diri anak-anak itu sendiri. Kerana ibu bapa merupakan ahli keluarga yang terlalu dekat dengan anak-anak mereka. Jadi apabila ibu bapa menerangkan tentang kebaikan semangat kejiranan, jadi secara tak langsung anak-anak pun dapat memahami. Okay, yang kedua, program rukun tetangga. Okey, seperti kita tahu, program rukun tetangga ni, semua masyarakat dalam satu taman tu akan berhimpun. Maksudnya mereka akan berkumpul secara tak langsung juga dengan pengumpulan ahli masyarakat yang ramai ni, kita dapat memupuk semangat kejiranan. Yang ketiga adalah aktiviti gotong royong. Okey, seperti kita tahu, kalau dalam kalangan masyarakat ni, aktiviti gotong royong sangat penting. Maksudnya aktiviti ni adalah aktiviti yang selalu dilakukan. Dengan aktiviti ni, ahli komuniti ataupun masyarakat dapat berkumpul, dapat bekerjasama antara satu sama lain untuk membincangkan apa-apa saja aktiviti yang dilakukan. Itu saja. Sekian, terima kasih saudari kerana sudi untuk ditemu ramah. Terima kasih. Sama. Saya Nurhanis Batrisya binti Hatta dari kelas DPB 5A untuk subjek komunikasi dan penyiaran dalam Islam. Hari ini saya akan menemu ramah saudari untuk menanyakan pendapat saudari tentang semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Okay, yang pertama sekali boleh tak saudari perkenalkan diri dahulu? Okay, nama saya Nur Amira Idayu binti Lokman, berasal dari Kampung Batu Tujuh. Saya dari DKA 5C untuk kos Diploma Kejuruteraan Awam. Okay. Saya akan ajukan beberapa soalan. Okay, soalan yang pertama, apakah yang saudari faham tentang semangat kejiranan? Apa yang saya faham untuk semangat kejiranan ini ialah hubungan erat di dalam kalangan masyarakat yang hidup berbaik-baik, bertolak ansur, bertolong-menolong dan bekerjasama. Apakah peranan saudari sebagai jiran? Peranan sebagai jiran ialah menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan, menjaga keharmonian masyarakat, memupuk nilai kerjasama dalam masyarakat. Okay, seterusnya, pada pendapat saudari, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan atau sebaliknya? Pada pendapat saya, jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kiri, kanan, depan, belakang, sehingga 40 rumah dari setiap sudut. Okay. Soalan seterusnya, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat pada zaman kini? Pada pendapat saya, semangat kejiranan masih ada pada zaman kini dengan adanya masyarakat yang hidup aman damai bersama dan saling bantu-membantu. Okay. Soalan seterusnya, adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan? Sila berikan pendapat dan kenapa? Pada pendapat saya, boleh dihindarkan dengan adanya semangat kejiranan kerana jiran boleh saling bantu-membantu dalam membasmi kes jenayah bersama. Okay. Seterusnya, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititikberatkan. Oleh itu, apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan dalam kawasan setempat kita? Pada pendapat saudari apa? Yang pendapat saya tidak dapat diteruskan kerana tiada masyarakat yang peduli dengan kes tiada masyarakat yang peduli dengan kes jenayah dan tiada usaha bersama dalam mengurangkan jenayah setempat. Okay. Seterusnya, adakah kempen kesedaran terhadap kepentingan amalan kejiranan harus dilaksanakan pada zaman ini? Apa pendapat saudari? Kempen
pada pendapat saya kempen ni perlu dilaksanakan untuk mengukuhkan lagi semangat kejiranan yang ada dalam kalangan masyarakat. Okey. Seterusnya, media massa merupakan peranan yang utama untuk memupuk semangat kejiranan. Jadi adakah saudari setuju media massa tu boleh memainkan peranan dalam kalangan jiran kawasan rumah tersebut? Pendapat saya media massa sangat memainkan peranan kerana di zaman sekarang ialah di zaman media sosial di mana input boleh didapati dengan mudah dan cepat. Okay, betul. Seterusnya, adakah sifat mementingkan diri sendiri menjadi penyebab wujudnya jenayah setempat dalam kalangan jiran? Ya, kerana sikap pentingkan diri ini mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar, apa yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh itu mereka ni tak memberi kerjasama dalam menangani kes jenayah. Seterusnya, pada pendapat saudari, adakah pelaku jenayah boleh terdapat dalam kalangan jiran sendiri? Okey, pada pendapat saya, ianya boleh terjadi sekiranya semangat kejiranan di dalam diri tiada. Namun sekiranya semangat kejiranan ini dipupuk dalam di dalam diri kita, hal ini boleh dicegah. Okay, pada pandangan saudari lah, apakah cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan? Okey, pada pandangan saya, cara-cara yang dapat dipraktikkan dalam semangat kejiranan ialah tegur menegur dengan jiran tetangga, membantu jiran yang memerlukan bantuan, lepas tu berbuat baik dengan jiran, dan yang terakhir tidak menyakiti perasaan jiran. Okay. Dari saya. Terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramah. Assalamualaikum, saya Nur Jati binti Mama Adnan. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Saya ingin menemu ramah anda dengan beberapa soalan berkaitan tahap kesedaran pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap semangat kejiranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Pertama sekali, saya ingin tahu nama, tempat tinggal anda dan dari jabatan mana anda? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fikri bin Abdul Hamid. Saya pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan saya tinggal di Rawang, Selangor. Okey, baik. Okey, pertama soalan saya ingin tanya, apakah peranan anda sebagai jiran? Okey, sebagai jiran ni yang kita tahu, kalau kita sebagai jiran, peranan kita adalah sebagai rakan kepada jiran kita ataupun kita boleh anggap keluarga. Contoh macam kita minta bantuan ataupun jiran kita dalam keadaan yang terdesak, susah. Jadi kat situ orang yang paling dekat adalah jiran. Jadi kat situ kita boleh tolong mereka jika ada masalah, contoh kebakaran berlaku dekat rumah mereka. Kita orang pertama yang akan datang, jiran sebelah rumah akan bantu ataupun yang terdekat. Jadi maksud saya adalah membantu mereka bila dalam keadaan yang susah ataupun kalau kenal sesama sendiri. Itu peranan ni. Okey, baik. Itu saja. Ya. Okey, soalan seterusnya saya, pada pendapat anda, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah anda sahaja? Jiran memang boleh kita anggap sebagai keluarga tapi bukan sekadar sebelah rumah saja sebab dari sudut Islam, jiran ni boleh dianggap ahli keluarga dari 40 buah rumah setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu tu. Jadi agak ramailah untuk kita anggap bukan sebelah rumah saja. Jadi boleh jadi ramai.
Okey, baik. Okey, soalan seterusnya saya. Adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Bagi saya ianya masih wujud dan diterapkan juga kerana saya merasa perkara tersebut malah saya pernah melihat situasi begitu depan mata. Contoh macam dulu jiran saya tumpangkan saya balik dari sekolah, masa balik tu jalan kaki tengah hari, lepas tu dia berhenti tegur saya, lepas tu tahu saya balik ikut dia naik kereta hantar saya kat rumah. So kat situ ada unsur-unsur semangat kejiranan lah. Dan depan mata saya pernah nampak kawan-kawan saya, jiran-jiran sebelah rumah bertegur sapa dengan ibu bapa saya. Jadi tak segan dan tak pentingkan dirilah. Jadi sentiasa bertegur dan benda tu memang masih ada lagi. Okey. Okey, soalan seterusnya saya. Adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan? Kenapa? Jawapan saya ya, sebab sebenarnya boleh bila kita ada hubungan baik dengan jiran, secara automatik rasa hormat tu akan timbul sendiri. Contoh macam jiran kita macam keluarga, walaupun tak rapat macam mana pun akan ada rasa hormat tu dalam diri kita. Jadi masalah jenayah tu insya-Allah tak akan berlaku lah kalau kita ada hubungan yang baik dengan jiran-jiran kita, tak ada cari masalah dan selalu bertengkar sama sendiri. InsyaAllah tak ada berlaku dendam ke apa. Okey. Seterusnya, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan ini? Ya, betul. Boleh berlaku, berpotensi berlaku sebab tak kira jenayah apa sekalipun, besar atau kecil, boleh berlaku sebab tak ada rasa hormat antara satu sama lain, macam hormat atas privasi jiran kita, harta benda jiran kita dan sebagainya. Contoh macam mencuri, macam masuk rumah jiran kita, pernah berlaku. Malah ada juga masuk surat khabar dan macam-macam lah benda ni pernah berlaku sebab hilang rasa hormat ataupun kita tak kenal pun, kita tak peduli pun pada jiran kita. Jadi macam kita tak peduli pun apa jadi dekat mereka. Jadi boleh berlaku jenayah. Okey. Soalan selanjutnya, adakah kempen kesedaran semangat kejiranan penting harus dilaksanakan pada zaman kini? Ya, bagi saya perlu kerana saya tak nafikan bahawa ramai yang hilang semangat kejiranan ni. Terutama generasi muda lah, yang lebih muda dari kita terutamanya, kerana kurang bergaul dengan jiran, sibuk dengan gadget masing-masing, teringin nak lepak dengan kawan-kawan. Contohnya tak hadir ke kenduri atau majlis yang jiran-jiran kita buat, jadi tak ada proses bergaul ataupun berkenalan dengan jiran itu sendiri. Jadi kita kena laksanakan kempen ni atau program sebegini dengan tujuan wujudkan hubungan silaturahim dengan jiran kita. Jadi memang perlu. Okey, baik. Adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan? Kenapa? Bagi saya ya, dan boleh juga tidak, sebab ini kerana media massa ada je yang sampaikan berita atau maklumat yang berunsur kejiranan. Bantu kita sedar pasal perkara macam ni. Tapi kalau kita nampak atau baca hal kejiranan ni, kemudian kita malas nak ambil tahu. Jadi sia-sia juga fungsi media massa dekat situ. Jadi apa yang saya nak sampaikan, media massa pun ada main peranan dekat situ. Jadi berbalik pada diri kita juga. Nak ke tak nak terima perkara macam tu? Apa yang media massa dah sediakan untuk kita mainkan peranan kita untuk terima benda-benda macam ni. Okey. Baik, seterusnya. Adakah sifat mementingkan diri menjadi penyebab mewujudkan jenayah setempat? Kenapa? Pentingkan diri. Ya, betul. Sebab pentingkan diri inilah salah satu sikap kita jadi orang kata antisocial. Tak nak bergaul dengan orang, buat hal sendiri. Jadi tak kenal pun jiran kita ni siapa,
buat apa dan sebagainya. Yang boleh membawa kepada punca jenayah berlaku sebab tak rasa nak kenal pun, tak hormat pun jiran kita. Lagipun ialah lebih baik kita kenal jiran kita. Macam orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi lebih baik kita kenal jiran kita. Baru kita tahu peribadi dia macam mana. Kita seronok ke tak bergaul dengan mereka, berkenalan, berkawan. Okey. Seterusnya, pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan? Apa dia? Saya ulang. Pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan? Ya, boleh jadi sebab kawasan kejiranan kita ni orang kata mereka pun manusia juga. Jadi kita perlu jaga hati dan perasaan mereka, lebih terbuka. Jangan pentingkan diri, jangan fikirkan diri sendiri, jangan buat mereka terasa. Kalau tidak memang akan ada rasa dendam tu. Jadi jenayah setempat tu memang akan jadi sebab orang yang terdekat dengan kita ni akan berdendam dengan kita kalau kita buat salah dengan mereka. Jadi berpotensi tu adanya perkara tu berlaku. Okey, baik. Soalan yang terakhir saya ialah, apakah cara-cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan? Okey, untuk buat perkara ni, yang pertama macam soalan Cik Izzati cakap tadi, yang Cik Izzati tujukan tadi tentang pentingkan diri tu. Kena buang benda tu, sifat tu kena buang dari dalam diri kita. Buang rasa tak fikirkan orang lain. Jadi kena terbukalah sikit baru kita boleh nak praktikan benda tu. Jadi untuk bergaul, contohnya untuk bergaul dengan mereka, kita kena datang majlis kenduri ataupun program yang gotong royong yang jiran-jiran kita buat. Ada macam contoh jiran kita bagi makanan kat kita. Jadi kita balas balik. Kita buat benda-benda baik. Kalau jiran buat baik, kita buat baik. Lepas tu baru boleh terjalin hubungan kejiranan tu, boleh dipupuk. Kalau tak macam mana nak kenal mereka kan. Jadi kita boleh praktikkan dari situ. Kalau kita tak boleh buat benda besar, kita buat benda kecil. Yang penting usaha untuk kenal mereka. Macam itulah. Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Awam. Saya ingin menunjukkan tentang hak kesedaran pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap semangat kejiranan ini penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Di mana anda tinggal dan tempatan. Okey, nama saya Nurul binti Giban. Saya daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Okey. Soalan pertama saya ialah, apakah peranan anda sebagai jiran? Peranan saya sebagai jiran, saya kena mengambil berat tentang jiran saya lah. Okey. Terusnya, pada pendapat anda jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah anda sahaja? Bagi saya tak, sebabnya tak semestinya orang yang duduk sebelah rumah kita tu sahaja adalah jiran kita. Contoh misalnya kalau kita duduk dekat area taman perumahan, satu taman perumahan tu adalah sebenarnya jiran kita. Yes. Okey, seterusnya, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Saya rasa benda ni memang still wujud, cumanya dia tak terlalu berleluasa. Maksudnya tak semua orang sedar tentang kepentingan untuk kita menjaga semangat kejiranan ni. Tapi setengah orang still amalkan budaya ni lah, cumanya tak nampak luas. Macam tu. Seterusnya, adakah jenayah boleh dipupuk semangat kejiranan? Dan kenapa? Ulang balik boleh tak?
Adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan dan kenapa? Ya betul. Sebenarnya kalau kita mengamalkan budaya semangat kejiranan ni, secara tak langsung kita boleh hindarkan jenayah setempat. Okey. Seterusnya, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan ini? Jenayah setempat ni memang wujud, memang betul ada. Kita memang kena titik beratkan benda ni sebab setengah orang dia pandang remeh je, macam alah pasal jiran je pun. Sebenarnya benda ni memang kita kena titik beratkan dan benda ni memang akan berterusan kalau kita tak ambil tahu pasal jiran kita ataupun kita duduk dalam kelompok kita je, kita tak ambil tahu pasal orang lain. Mungkin tu salah satu faktor lah kenapa jenayah setempat ni boleh berlaku. Macam tu. Kempen kesedaran memang still valid kalau ikutkan, memang still valid lah kalau kita nak buat. Tapi selain daripada kita buat kempen untuk kita turun padang untuk kita bagi talk kat orang, kita juga boleh buat kempen ataupun talk ni dekat dalam media sosial sebab sekarang semuanya di hujung jari kan. So bagi saya kalau kita bagi info dekat dalam media sosial pun benda tu boleh bagi kesedaran juga dekat orang pasal jiran ni. Sebab orang kan sekarang memang rajin membaca. Ya. Adakah sifat mementingkan penyebab mewujudkan jenayah setempat dan kenapa? Masa saya cakap tadi lah, memang kalau kita duduk dalam kelompok kita je, kalau kita duduk dalam circle kita je, tak campur dengan orang lain, secara tak langsung benda tu boleh mengundang untuk orang contohlah kalau kita ni duduk dalam circle kita je dan orang akan macam pandang kenapa dia ni tak suka bergaul dengan orang ke, dan secara tak langsung benda tu akan wujudnya perasaan dengki ke. So pasal jenayah ni pun akan secara langsung akan orang kata akan mempengaruhi jugalah untuk kita jadikan jenayah setempat tu macam tu. Okey. Pendapat anda dia juga terdapat Saya ulang, pada pendapat adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan? Memang kalau fikir logik, kalau kita tengok pada zaman sekarang ni memang majoriti yang jadi kalau kita duduk dekat area perumahan ke, yang jadi musuh sendiri sebenarnya memang kalangan jiran kita je sebenarnya. So benda tu memang valid lah kalau orang kata jenayah ni terjadi dalam kalangan kita je memang macam tu. Memang wujud lah. Okay. Dan saya yang tak apa cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan ini? Kalau ikutkan benda ni dah praktik lama dah dan saya rasa salah satu benda yang kita boleh buat, kita kena mengamalkan budaya kunjung mengunjungi. So supaya benda tu kalau kita buat kunjung mengunjungi tu kita lebih kenal rapat dengan jiran kita kan. So saya rasa benda tu lah yang kita boleh buat. Ataupun buat acara aktiviti gotong royong ke dekat area taman, macam tu. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Saya Nur Rizalti binti Muhammad Adnan. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Saya ingin menemu ramah anda dengan beberapa soalan tentang tahap kesedaran pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap semangat kejiranan ini penting dalam mengurangkan kadar jenayah setempat. Pertama sekali, saya ingin anda kenalkan diri dengan nama penuh anda, tempat tinggal anda dan dari jabatan mana anda. Okey, Waalaikumsalam. Nama saya Maisara binti Ilyas. Saya berasal daripada Alur Gajah, Melaka. Saya daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey. Soalan pertama saya ialah, apakah peranan anda sebagai jiran? Okey, peranan saya sebagai jiran adalah menghulurkan bantuan ketika jiran berada dalam kesusahan. Yang kedua adalah menjaga keharmonian masyarakat. Contohnya,
waktu dalam kecemasan. Jiran berada dalam kecemasan, kita pergi hulurkan bantuan. Dan yang ketiga adalah bertegur sapa. Okey. Soalan seterusnya saya, pada pendapat anda, adakah jiran merupakan ahli keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah anda sahaja? Pada pendapat saya, jiran bukan di sebelah kanan dan kiri sahaja. Malah saya menganggap satu taman, saya duduk di taman. Jadi saya anggap satu taman ini adalah kelompok keluarga saya. Bila mana mereka lah yang ada dengan kita waktu kita berada dalam kesusahan. Jadi apabila kita memerlukan bantuan, kita memerlukan mereka. Jadi dengan lebih erat, dengan lebih mesra, saya sendiri telah menganggap jiran itu sebagai keluarga. Okey. Soalan seterusnya saya, adakah semangat kejiranan masih terdapat dalam kalangan masyarakat zaman kini? Pada zaman kini. Okey, zaman kini kita sedia maklum, zaman telah berlakunya COVID-19 di mana semua orang kena duduk di rumah, stay at home. Di taman saya, walaupun duduk di rumah, masih boleh contact di mana kami masih mengamalkan bertegur sapa walaupun kalau keluar rumah kita nampak tegur tapi bukan keluar lebih daripada taman, tidaklah. Okey, pada pandangan saya pada zaman kini agak kurang kerana kita sedia maklum masalah kekangan di zaman sekarang. Okey, seterusnya. Adakah jenayah boleh dihindarkan dengan memupuk semangat kejiranan ini dan kenapa? Oh, sudah semestinya. Kenapa jenayah ini dapat dihindar melalui semangat kejiranan? Kerana poin yang pertama tadi adalah menghulurkan bantuan. Mereka yang menghulurkan bantuan kepada kita. Jadi jiran ni kalau kita satu kelompok yang harmoni, aman damai, takkanlah jiran tu dalam kesusahan kita tengok saja. Jadi jiran ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menghulurkan bantuan. Okey. Baik, soalan seterusnya. Jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan ini? Ulang balik, kurang jelas. Okey, jenayah setempat merupakan perkara yang harus dititik beratkan. Apakah ianya akan berterusan jika tidak mengamalkan budaya kejiranan ini? Ya. Pada pendapat saya, ya, mungkin akan berlaku jenayah kalau jiran itu tidak peduli. Okey, kalau macam kita nampak jiran sebelah rumah kita tak peduli kan. Maka orang akan target, jenayah ini akan target. Oh, orang taman ni dia tak akan tolong orang jiran dia dalam kesusahan. Maka gejala jenayah itu makin meningkat di taman itu. Jadi kita haruslah jadi orang yang bertanggungjawab dengan jiran. Okey. Soalan seterusnya saya, adakah kempen kesedaran semangat kejiranan ini harus dilaksanakan pada zaman ini? Ya. Kita sedia maklum kalau orang sekarang sosial media adalah merupakan utama pada tunjang utama pada mereka. Sebab sekarang kita stay at home. Macam kalau Kementerian Pendidikan Politeknik semua buat kempen kejiranan melalui sosial media adalah platform yang utama untuk menggalakkan semangat kejiranan ini dapat dipupuk dengan lebih bagus. Jadi kempen ini adalah untuk Okey. Saya lost, minta maaf sekejap. Ya. Kempen ini adalah bagus untuk memupuk semangat kejiranan. Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya saya. Adakah media massa memainkan peranan dalam memupuk semangat kejiranan ini dan kenapa? Oh, saya menjawab soalan yang atas tadi dah. Jawapan saya ambil yang atas tadi. Sama je. Sosial media adalah platform yang utama. Rujukan yang utama. Kita semua
generasi daripada generasi muda sampai ke tua adalah semua bergantung kepada gadget. Jadi bila mana social media menjadi platform utama, ialah tu saya sarankan memang baguslah untuk zaman kini kerana menjadi rujukan yang utama. Okey. Adakah sifat mementingkan diri menjadi penyebab mewujudkan jenayah setempat? Kenapa? Ya, benar. Sifat mementingkan diri macam saya cakap tadi, di mana bila kita nampak jiran kita berlaku kesusahan dan kita nampak kita bukan rumah aku. Jadi buat apa aku nak tolong kan? Contohlah kan. Buat apa aku nak tolong, tu bukan kena kat tempat aku. Jadi biarlah dia orang selesaikan masalah dia orang sendiri. Maka akan terjadi lagi jenayah itu. Okey, bagus. Okey, soalan seterus. Pada pendapat anda, adakah pelaku jenayah boleh juga terdapat dalam kalangan kejiranan? Kejiranan. Okey, pada pendapat saya, ya. Kita sebagai kita hidup berjiran, kita jangan mudah terlalu percaya bagi kepercayaan kita 100% kepada orang luar. Kerana kita tak tahu kan, kita memang kena berhati-hati dalam berhati-hati. Jadi bila kita zaman sekarang zaman dah susah. Jadi kita jangan terlalu mudah percaya. Mana kalau kita percaya, kita bagi tahu rumah kita tak berkunci apa semua. Saya selalu letak kunci kat sini. Bila keluar rumah, kita jangan terlalu mudah percayakan orang. Jika kalau kita mudah percaya, nanti mulalah masuk rumah kita sebab dia dah tahu dah belok rumah kita dekat mana. Jadi saya nasihatkan jangan terlalu mudah percaya jiran. Okey, soalan yang terakhir sekali saya, apakah cara yang boleh dipraktikkan untuk memupuk semangat kejiranan ini? Okey, yang harus dipraktikkan adalah kita bertegur sapa. Bila jumpa, bermanis muka. Bertegur sapa. Lepas tu sekarang kunjung-mengunjung tak boleh dah kan. Lepas tu kita kerjasama, sama-sama menjaga keharmonian kejiranan. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama-sama.